المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih fi daraini amin ila an qal, muka surat 145. Oleh kerana itu maka sudah menjadi kewajipan supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengannya. Adab-adab itu ialah menundukkan kepala di hadapannya, merendahkan pandangan di hadapannya, memusatkan perhatian kepadanya, mendiamkan segala anggota badan, bersegera mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, tidak menyangkal perbuatannya, iaitu tidak menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap takdirnya, mengekali zikir, iaitu ingat kepadanya, melazimi fikir tentang kudratnya, mengambil yang hak dan meninggalkan yang batil, tidak berharap kepada makhluk, tunduk kerana kehebatannya, pecah hati kerana malu daripadanya, merasa tenang dalam kehidupan kerana percaya dengan jaminannya, bertawakal, iaitu berserah diri kepada kelebihannya kerana percaya dengan pilihannya. Maka inilah sekalian adab yang patut menjadi pakaianmu di waktu siang dan di waktu malam bersama dengan sahabatmu yang tidak pernah bercerai darimu, bersalahan dengan makhluk, maka engkau berpisah dengan mereka pada sebahagian masamu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, seperti yang telah kita bahaskan pada pengajian yang lalu, membahaskan tentang adab-adab persahabatan, adab-adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan mengetahui tentang hal diri kita, apa yang bermain di dalam fikiran kita, apa yang berada di dalam hati kita ini lebih diketahui oleh Allah daripada kita mengetahui tentang diri kita sendiri. Wallahu alimun bizatis sudur. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang sedang lintas, yang terlintas di dalam fikiran ataupun yang tersembunyi di dalam hati kita. Maka dengan itu, dengan mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memerhatikan kita, mengawasi kita, mengetahui isi kandungan hati kita, maka perlulah kita menjaga adab-adab bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jumpa dengan satu orang, ataupun apabila kita merasa bahawa diri kita ni diawasi oleh orang yang kita segan, maka kita tidak akan lakukan perkara-perkara yang menyalahi ataupun perkara-perkara yang tidak disukai oleh orang tersebut. Maka apabila kita merasakan bahawa kita ni diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu untuk kita tinggalkan dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sentiasa melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebutkan di sini yang ke-8, dawamul zikr, sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan dan dengan hati. Sentiasa berzikir, yakni dawamul zikr, berterusan hati ini ingat akan Allah, berusaha untuk tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang cerdik pandai. Siapakah orang yang cerdik pandai? Siapakah orang yang dianggap sebagai bijaksana? Adakah orang yang mempunyai sijil yang banyak, ataupun mendapat mendapat recognition daripada orang-orang besar ataupun cendekiawan yang lain? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memberi gelaran ataupun memberikan syahadah, penyaksian terhadap orang-orang yang pandai. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
mereka-mereka ni, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sesungguhnya di dalam ciptaan langit dan bumi dan pertukaran siang dan malam, la ayat, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, li ulil albab, bagi orang-orang yang pandai, yang mempunyai akal fikiran. Orang yang mempunyai akal ramai, tapi tak semestinya akal fikiran mereka itu digunakan. Orang yang mempunyai akal fikiran tu ramai, tapi tak semua mempunyai akal fikiran yang bagus. Orang yang mempunyai akal fikiran ramai, yang menggunakan akal fikiran mereka pun ramai, akan tetapi tak semua daripada mereka itu menggunakan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dikehendaki oleh Allah, menggunakan akal fikiran kita ini untuk melihat, memikirkan tentang keagungan Allah melalui ciptaannya. Melalui ciptaan Allah, kita dapat kenal akan Allah. Melalui perkara-perkara yang berlaku di dalam diri kita dan di sekeliling kita, kita dapat mengenal akan keagungan, kehebatan Sang Pencipta. Tapi nak dapat gunakan akal fikiran itu kepada perkara yang dikehendaki oleh Allah, ada step dia, ada dia punya cara untuk nak sampai kepada itu. Tak semua orang dapat memikirkan tentang keagungan Allah tanpa melalui daripada didikan, ataupun tanpa dididik fikirannya ataupun dirinya itu untuk sampai ke situ. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapakah orang-orang yang cerdik pandai, siapakah orang yang bijaksana, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, mereka-mereka yang berzikir kepada Allah, sentiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim, dan sewaktu mereka berbaring. Yakni dalam setiap keadaan mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Rabbana subhana, maka mereka pun akan memuji kepada Allah. Apabila mereka melihat keagungan ciptaan Allah, mereka akan memuji kepada Allah subhana, faqina azaban nar, selamatlah kami daripada azab api neraka. Jadi martabat yang pertama untuk berzikir ini adalah untuk menyibukkan lidah kita dengan zikir-zikir, dengan doa-doa, dengan bacaan Al-Quran. Disibukkan lidah kita ni dengan berzikir. Lepas subuh ada zikir dia, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran, untuk kita perbanyakkan zikir. Bahkan tak ada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran untuk diperbanyakkan melainkan zikir. Adapun ibadat lain, perintahnya adalah untuk menyempurnakan. Aqimus salah, dirikan salat, iaitu sempurnakan ibadah salah kamu, ataupun sempurnakan ibadat yang lain. Tapi dalam berzikir ini Allah perintah untuk diperbanyakkan. Dan dalam hadis Nabi SAW, ataupun dalam disifat, apabila ditanya tentang keadaan Rasulullah, kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih, Nabi SAW sentiasa berzikir, sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, dan ini merupakan sifat orang yang beriman, sentiasa berzikir. Dan di dalam Allahumma salli ala Muhammad, yakni dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sifat orang yang tidak sempurna iman mereka. Bahkan waliyadzubillah disebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Apa sifat orang munafik? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sifat orang munafik ini, dia kononnya nak tipu daya Allah, bahkan mereka yang menipu diri mereka sendiri. Yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala. Bila mereka berdiri di dalam salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Wa yura'una an-nas, niat mereka untuk beribadah hanya untuk menunjuk-nunjuk. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidak ingat akan Allah kecuali sangat sedikit. Jadi kalau kita nak keluarkan diri kita ni daripada sifat orang munafik,
kita perlu biasakan diri untuk memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi sifat orang beriman banyak berzikir, sifat orang munafik kurang berzikir. Sifat kekasih kita Rasulullah sangat banyak berzikir. Bahkan dalam satu majlis, kata as-sahabah radhiyallahu anhum, setiap kali Nabi duduk dalam satu majlis, kami dapat mengira Nabi membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 100 kali ataupun 70 kali. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa, pun dalam satu majlis duduk berzikir. Contohnya duduk dalam majlis dekat rumah, bila duduk je Nabi akan berzikir. Pergi dengan duduk dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat, berzikir. Pergi mungkin kedai kopi, pergi minum dan sebagainya, kita berzikir. Mungkin kita tak adalah zikir kuat bila kita berada di hadapan orang, tapi hati kita tu sentiasa ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW apabila ditanyakan ibadah siapakah yang paling banyak pahala ataupun ibadah siapakah yang paling besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah menjawab, orang yang bersolat yang pahalanya paling banyak, yang ganjarannya paling besar adalah orang yang banyak berzikir di dalam salatnya. Maksudnya orang yang paling banyak ingat Allah daripada awal salat hingga akhir salat, itulah orang yang akan mendapat pahala yang banyak di dalam salatnya. Kemudian ditanya lagi, siapakah orang yang berpuasa yang paling banyak ganjarannya? Maka Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak berzikir. Orang yang paling banyak berzikir sewaktu berpuasa, merekalah yang akan mendapat pahala yang paling banyak dalam puasanya. Kemudian ditanya lagi, ya Rasulullah, orang yang bersedekah manakah yang paling banyak pahalanya? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, orang yang paling banyak berzikir, ya ini orang yang paling banyak berzikir hatta diorang bersedekah, mereka yang paling dapat banyak pahala. Kemudian ditanya lagi, orang yang berjihad, siapakah yang paling banyak pahala? Kemudian dijawab juga bahawa berzikir. Maka sahabat mengatakan, zahabal dzakirun bi khairid dunya wal akhirah. Maka Sayyidina Umar mengatakan bahawa maka orang-orang yang banyak berzikir ni telah mendapat kebaikan dunia dan akhirah. Maka Rasulullah pun mengatakan, ajal, betul, benar, orang yang paling banyak berzikir mendapat kebaikan di dunia dan akhirah. La ilaha illallah. Bahkan dengan memperbanyakkan zikir itu akan terzahir kepada orang tersebut rahsia-rahsia yang tersembunyi di alam ghaib. Orang yang paling banyak berzikir akan zahir padanya, ataupun bahkan dengan berzikir ini ianya akan membersihkan hati. Dengan berzikir akan membersihkan hati dan akan membersihkan akal fikiran. Dan zikir ni, kata para ulama, ada maratib. Zikir ni ada maratib. Ada zikir yang pertama ni dengan lidah. Kemudian martabat yang kedua, zikir dengan lidah dan dengan hati. Dan kemudian kemudian sampai ke satu tahap, sebelum lidah tu berzikir, hati dah berzikir. Jadi mulanya berzikir dengan lidah. Nak trainkan tubuh badan luar ni berzikir, ini dengan lidah lah. Bila lidah dah selalu berzikir, sehingga kesannya itu akan masuk ke dalam hati. Hati pun berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun lidah tak bergerak untuk berzikir, tapi bila-bila masa dia bangun je, dia ingat Allah. Dia berjalan, dia ingat Allah. Dia dalam kereta, dia ingat Allah. Dia dekat madrasah, dia ingat Allah. Sampai ke satu tahap, dia sentiasa ingat Allah. Bahkan dia sentiasa memikirkan apa yang perlu dibuat untuk mentaati perintah Allah, untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Jadi dengan dia perbanyakkan zikir dengan lidah, maka kesannya akan masuk ke dalam hati. Sampai ke satu tahap, hati jadi tak sabar nak berzikir. Yang hati itu lebih awal berzikir daripada lidah. Jadi bila lidah berzikir, hadir di majlis ilmu ataupun duduk je untuk berzikir, hati tu dah dipenuhi dengan keagungan Allah. Jadi bila dia berzikir sahaja, terus dia merasakan keagungan Allah sewaktu berzikir. Maksudnya pada mula tu kita zikir tapi hati tu kosong. Bila berzikir hati tu kosong, kadang-kadang kurang mentakzimkan Allah, kurang mengagungkan Allah. Tapi bila hati tu dah dipenuhi dengan sentiasa ingat akan Allah, sentiasa mengagungkan Allah, sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi sebelum lidah tu bergerak, hati tu dah dipenuhi dengan ta'zim, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
la ilaha illallah, sampai ke satu tahap kadang-kadang yakni dia berzikir ataupun kadang-kadang sampai ke satu tahap hati, lidah dan hati itu dah dipenuhi dengan zikir, sehingga ianya akan memberi kesan kepada fikir, iaitu adab yang seterusnya, mulazamatul fikr, sentiasa memikirkan tentang keagungan Allah, sentiasa memikirkan akan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi zikir ni dia ada level dia, dan nak menghadirkan hati di dalam zikir pun ada level-level dia. Nak menghadirkan hati sewaktu berzikir pun ada level-level dia. Kata Al-Imam ataupun yang disebutkan oleh salah seorang daripada guru kami, yakni yang pertama, nak hadirkan hati kita ni sebab seharian dah sibuk kan, kita dah seharian disibukkan dengan bermacam jenis fikiran. Daripada kita bangun pagi sampai kita tidur balik tu 1001 macam yang terlintas dalam fikiran kita, ataupun yang perlu untuk kita fikirkan untuk menguruskan kita punya kehidupan harian. Nak makan, nak mandi, nak siapkan baju, nak siapkan anak, nak siapkan pembelajaran, nak siapkan apa-apa yang perlu disiapkan dan sebagainya. Jadi fikiran kita ni dah banyak sangat. Jadi bila tubuh badan berhenti bergerak untuk nak melakukan ibadah, jadi fikiran tu masih lagi berjalan. Jadi macam mana nak berhentikan akal fikiran tu daripada berjalan sewaktu ibadah? Jadi kata para ulama, yang pertamanya, contohnya sewaktu berzikir ini, level yang pertama adalah bila kita duduk berzikir tu, kita bayangkan huruf-huruf yang sedang kita nak sebut tu. Contohnya kita berzikir subhanallah, kita bayangkan huruf sin, ba, ha, alif, nun, alif, lam, lam, ha. Jadi bila kita bayangkan, bila kita sebut subhanallah, kita bayangkan huruf. Yang ini mula nak kawal kita punya akal daripada ke sana dan ke sini. Kemudian bila dah kita dapat kawal akal fikiran kita, barulah kita pergi ke seterusnya, iaitu memikirkan tentang makna apa yang kita sebut. Subhanallah, maha suci Allah. Kemudian barulah kita go to the next step, merasakan keagungan Allah dan sebagainya. Akan tetapi first step sebelum nak kawal akal fikiran itu sewaktu berzikir ataupun secara umum melakukan apa-apa ibadah adalah dengan kita membayangkan huruf apa yang sedang kita sebutkan. Begitu juga mungkin di dalam as-salah, kadang-kadang kita tak faham ataupun susah nak fokus dalam salat. Jadi dalam sewaktu imam baca surah Fatihah ataupun sewaktu imam membaca daripada surah-surah, kita cuba dengar dan juga kita cuba bayangkan huruf-huruf tersebut supaya akal fikiran kita tak lari. Nak stopkan akal fikiran kita daripada ke sana ke sini tu dengan membayangkan daripada huruf-huruf yang sedang dibaca, ataupun kalau kita faham daripada isi kandungan makna, kita bayangkan makna ataupun memikirkan tentang makna tersebut. Maka zikir yang banyak ini akan membersihkan hati dan akan membersihkan daripada akal fikiran kita. La ilaha illallah. Naam. Kemudian yang seterusnya, mulazamatul fikr. Apabila lidah dan hati ini sudah dipenuhi dan sudah disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akal fikiran itu akan menjadi bersih sehingga tidak melihat kepada sesuatu perkara, melainkan tergerak dalam fikirannya itu akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu orang alim yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan bahawa aku tidak melihat sesuatu melainkan sebelumnya aku nampak Allah, pada waktu tersebut aku nampak Allah, dan selepasnya itu juga aku nampak Allah. Yang dimaksudkan nampak Allah, nampak keagungan, keesaan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan ataupun mentadbirkan ataupun dalam menciptakan sesuatu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jarang kan kita nampak benda-benda dunia ni zahirnya, macam mana dibuat dan sebagainya. Akan tetapi kita jarang nak memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita melihat sesuatu perkara. Dan berfikir ini merupakan ibadah yang dilakukan oleh akal. Seperti mana anggota tubuh badan kita lain, mata ada cara dia beribadah, tengok kepada Quran ibadah, tengok kepada ibu bapa ataupun tengok kepada orang alim ulama dengan mahabbah, dengan ta'zim, merupakan ibadah.
lidah kita berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berselawat dan sebagainya merupakan ibadah. Mengajak melakukan kebaikan, melarang melakukan kemungkaran merupakan ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh. Maka akal fikiran ni ibadah dia apa? Berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berfikir tentang keagungan Allah ada banyak macam. Tengok pada diri kita, ingat akan Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan pada tubuh badan kita, daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Berfikir tentang ciptaan Allah di 7 petala langit dan 7 petala bumi. Segalanya itu merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita berfikir tentang kita berfikir tentang segala ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan bahawa as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, kebanyakan daripada ibadah mereka adalah berfikir. Sehingga disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti mana yang diceritakan oleh isteri beliau, yakni kurang lebih selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang isterinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bernama Sayyidatina Asma binti Umais. Jadi Sayyidatina Asma binti Umais mengatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia buat? Malam-malam dia balik ke rumah, maka dia akan duduk di satu penjuru rumah, dia akan macam angkatkan kaki dia, letakkan dia punya kepala dekat lutut, maka dia akan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memikirkan waktu-waktu yang dia ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepanjang malam tak solat, tak ada zikir, yang dibuat hanya memikirkan tentang Rasulullah dan tentang waktu dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga sebahagian daripada ibadah. Bahkan dan dia akan menangis terisak-isak, akan duduk macam tu daripada lepas isyak ila an tatlu'al fajr, sehinggalah tiba waktu subuh. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga terkadang Sayyidatina Asma binti Umais mengatakan bahawa kamu telah beriman kepada Rasulullah, kamu telah menggunakan harta kamu untuk membantu syariahnya Rasulullah, kamu telah berjihad dengan Rasulullah, kamu berhijrah dengan Rasulullah, dan tak lama lagi kamu akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah wafat dalam keadaan beliau rida kepada kamu sebagai khalifahnya radhiyallahu anhu wa arda. Sehingga sedikit demi sedikit barulah Sayyidina Abu Bakar berhenti menangis. Kerana apa? Kerana memikirkan tentang waktu dia bersama Rasulullah dan betapa rindunya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berfikir tentang Allah ataupun tentang keagungan Allah, ataupun memikirkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun rindu kepada Rasulullah, merupakan salah satu ibadah yang dilakukan oleh as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dikatakan selepas beliau yakni beliau kan dibunuh kan, syahid, iaitu kena cocok lah dengan tombak kan, kena tusuk. Kena tusuk. Jadi 1-2 hari sebelum dia meninggal dunia tu, dikatakan bahawa yang dia fikirkan adalah bagaimana, adakah dia dapat bersama Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adakah dia dapat ditanam bersama dengan Sayyidina Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi selepas beliau ditusuk, maka dia panggil anak dia Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, dan beliau mengatakan pergi jumpa Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tanya kepada beliau, minta izin kepada beliau, cakap Umar Al-Khattab minta izin untuk dikebumikan di dalam hujrahnya Rasulullah, minta izin untuk ditanam bersama sahabat-sahabatnya, iaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau Ummul Mukminin tak bagi, tak mengapa, kata Sayyidina Umar. Maka ditanyakan Abdullah bin Umar pergi bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, maka ditanyakan, maka walaupun Sayyidatina Aisyah pada mulanya simpan tempat itu untuk beliau, kerana yang di situ adalah suaminya Rasulullah dan ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tapi disebabkan permintaan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka dia berikan tempat tersebut kepada Sayyidina Umar, dan beliau reda untuk ditanam di perkuburan Baqi' bersama Ummahatul Mukminin, isteri Rasulullah yang lain di perkuburan Baqi'. Wahakadha. Dan kemudian Sayyidina Umar masih lagi mengatakan bahawa sekarang ni mungkin Sayyidatina Aisyah bagi aku
izin, bagi permission untuk ditanam di situ, mungkin sebab dia malu kepada aku, sebab aku ni masih lagi Amirul Mukminin. Tapi dia pesan dekat Sayyidina Abdullah bin Umar, dia kata, lepas aku meninggal dunia, bawalah jenazah aku, lalu di hadapan rumahnya Rasulullah ataupun di hujrahnya Sayyidatina Aisyah, kemudian minta izin lagi sekali. Kalau dia dan cakap, Umar Al-Khattab, sebab apa? Sebab pada waktu itu aku dah meninggal dunia, aku dah tak jadi Amirul Mukminin. Kita, yang ni apa-apa pangkat pun kita ada, bila kita meninggal dunia, khalas, diambil oleh akan diambil. Maksudnya kita dah tak adalah pangkat tu. Nama pangkat tu bila kita hidup je. Apa-apalah, menteri ke, raja ke, apa ke, pangkat tu hanya sementara di dunia. Di akhirat khalas, malaikat tak akan panggil kamu dengan kamu ni menteri ke, kamu ni YB ke, kamu ni raja ke, kamu ni apa ke. Tak ada. Malaikat, wahai hamba Allah, anak kepada hamba Allah. Bas, tak ada benda lain. Maka Sayyidina Umar mengatakan, bila aku dah meninggal dunia nanti, tanya lagi Sayyidatina Aisyah sama ada diberikan tempat itu kepada Umar Al-Khattab ataupun tidak. Maka diberikan. Dan dikata, kalau tak diberikan tempat itu kepada aku, maka tanam aku dekat perkuburan biasa, perkuburan bakir. Dan berkata Abdullah bin Umar mengatakan bahawa ayahnya mengatakan, tidak ada perkara yang lebih menyibukkan fikiran aku daripada untuk ditanam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Fikiran dia tu hanya untuk bersama Rasulullah. Macam mana dia boleh ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang ni mungkin kita tak fikirkan pun, dalam banyak-banyak tanah perkuburan ni, tanah perkuburan mana yang bagus? Sebab apa disebutkan dalam riwayat ataupun dalam pepatah, al-jar qabla ad-dar, ar-rafiq qabla at-tariq. Carilah jiran yang baik sebelum duduk di suatu kawasan. Carilah ar-rafiq, peneman yang baik sebelum mulakan perjalanan. Maka penting untuk cari orang yang dapat teman kita ataupun orang yang bersama kita tu daripada orang-orang yang baik. Kerana disebutkan juga dalam riwayat, al-jarus salih yanfa' fi dunya wal akhirah. Jiran yang baik ini akan memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Allahumma salli ala Muhammad, dan satu ayat itu menyebutkan, sawa'an mahyahum mamatuhum sa'a ma yahkumun. Adakah orang-orang yang melakukan keburukan itu menyangka mereka akan diperlakukan kepada mereka itu sama seperti mana yang diperlakukan kepada orang-orang yang melakukan amalan baik? Maksudnya apa? Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sama ada mereka hidup sewaktu mereka hidup ataupun meninggal dunia. Maksudnya apa? Orang yang melakukan kebaikan di dunia akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat. Orang yang melakukan keburukan di dunia akan dibalas dengan keburukan di dunia dan di akhirat. Nah, maka Sayyidina Umar Al-Khattab, hatta dia nak meninggal dunia, dia nak bersama orang-orang yang baik-baik, nak bersama sahabatnya Rasulullah, nak bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun tak kurang baiknya apabila ditanam di perkuburan Baqi'. Perkuburan Baqi' itu sentiasa diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, setiap kali Rasulullah bersama aku ataupun berada di rumah aku, setiap malam baginda akan menziarahi daripada perkuburan Baqi'. Maka daripada sini kita tahu Sayyidina Umar, kita pun mungkin kita boleh doa, ya Allah, nanti bila aku meninggal dunia, mungkin kalau aku dapat dikuburkan di tempat-tempat yang baik, mungkin kat Johor ni, kalau nak dekat Mahmudiah, walaupun mufti-mufti kat sana tapi dah ditutup, mungkin kita tengok mana tempat-tempat lain yang kita doa, moga-moga, ataupun kita pasang niat agar kita dapat dikuburkan di tempat-tempat yang baik, yang mana dekat tanah perkuburan itu ada orang-orang saleh, yang mana dengan keberadaan orang saleh di tanah perkuburan tersebut akan menjadikan asbab kita dapat keberkatan. Terkadang sebab ada orang saleh di situ, kubur tersebut sering diziarahi oleh orang-orang saleh yang mengenal orang saleh yang telah meninggal dunia. Jadi dengan kedatangan orang-orang saleh di tanah perkuburan tersebut, banyak dapat hadiah Fatihah daripada orang yang hadir, dapat hadiah surah Al-Ikhlas dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau dekat Johor ni, dekat Mahmudiah, berapa ramai orang yang menziarahi kepada mufti-mufti Johor yang dahulu. Habib Salim, mufti yang pertama Habib Salim bin Ahmad Al-Attas, mufti yang kedua Habib Abdul Qadir bin Muhsin Al-Attas, mufti yang ketiga Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Maka disebabkan keberadaan para ulama, orang-orang saleh di situ daripada para habaib dan sebagainya, maka kubur Mahmudiah itu sering diziarahi.
Dan yang menziarahinya pula ramai juga orang yang hebat-hebat. Jadi setiap kali mereka datang, keberkatan akan turun, rahmat Allah akan turun dekat seluruh mereka-mereka yang dikuburkan dekat kawasan tersebut. La ilaha illallah. Naam. Jadi Sayyidina Umar Al-Khattab terutamanya di penghujung hayatnya, walaupun beliau seorang yang telah banyak mendatangkan kebaikan kepada umat Islam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa besar yakni negara Islam telah ataupun kerajaan Islam telah tersebar di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, tapi Sayyidina Umar tak fikirkan macam mana khalifah aku, governor aku dekat sini lepas aku dah meninggal dunia, apa yang akan berlaku kepada mereka. Tidak difikirkan perkara tersebut, akan tetapi yang difikirkan bagaimana aku dapat bersama dengan Rasulullah, bagaimana aku dapat ditanamkan selepas Rasulullah. Ini maksudnya bila hati kita dan lidah kita sentiasa dipenuhi dengan zikir, insya-Allah kita punya fikiran juga akan menjadi bersih dan akan memikirkan tentang perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang akan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian yang seterusnya, itharul haq, mendahului ataupun mengutamakan yang benar ke atas perkara-perkara yang batil. Nah, maksudnya apa? Mengutamakan perintah Allah, mengutamakan apa-apa yang dapat mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala berbanding daripada mengutamakan hawa nafsu kita ataupun keinginan kita ataupun keinginan mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sampai waktu semayang penat ataupun mengantuk ataupun letih ataupun tak sihat, maka kita utamakan keinginan kita ataupun kehendak kita daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini berlaku kepada ramai daripada kita, hatta Al-Fakir sendiri. Kadang-kadang kita tak mampu nak lawan hawa nafsu kita. Kita lebih mengutamakan hawa nafsu kita, mengutamakan keinginan diri kita sendiri daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala kulli siwah, dan terkadang kita tidak kembali kepada Allah, tidak mendahului Allah sebelum kita mendahului ataupun mendatangi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ada masalah, kadang-kadang kita ada keperluan, kadang-kadang kita perlukan penyelesaian atas sesuatu masalah, yang kita pergi dulu, kita pergi jumpa orang lain, kita minta tolong orang lain dan kita tidak minta kepada Allah. As-sahabah radhiyallahu anhum, apabila mereka mempunyai apa-apa hajat, apa-apa keperluan, mereka akan kembali kepada Allah, mereka akan sempurnakan wuduk, mereka akan solat 2 rakaat hajat dan akan memohon agar supaya hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berusaha ikhtiar. Tapi kita sekarang ni kita ikhtiar dulu, baru kita mohon pertolongan daripada Allah. Kita ikhtiar dulu, baru kemudian bila dah ikhtiar tak dapat, baru kita minta tolong sana dan sini. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahawa satu kali Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau sakit dan kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rab, aku sakit, sembuhkan aku. Maka Allah berfirman, wahai Musa, kamu pergi kat satu pokok ni, ambil daun dia sebagai ubat. Makan, ambil daun tu dijadikan sebagai ubat, sembuh. Next time bila Nabi Allah Musa sakit, dia pun terus pergi kepada pokok tersebut, ambil daun-daun dan digunakan sebagai ubat. Kemudian tak baik-baik. Kemudian Nabi Allah Musa mengatakan, ya Rab, berkata kepada Allah, ya Rab, sebelum ni bila aku sakit, kau suruh aku ambil daun ni sebagai ubat, kemudian aku sembuh. Tapi sekarang ni tak sembuh, kenapa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, sebelum ni kau datang kepada aku dulu. Kau kembali kepada aku, perlukan sesuatu, kau datang kepada aku, maka aku yang beri sembuh. Yang beri sembuhnya aku, bukan daun tersebut. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita berhajat kepada apa-apa. La ilaha illallah. Naam. Jadi macam mana nak biasakan diri mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Bahkan dalam riwayat menyebutkan, salillah walau milhan, mintalah kepada Allah walaupun ianya hanya garam untuk kamu makan.
hatta garam untuk makanan tengah hari ataupun makanan malam kamu, minta kepada Allah. Yakni daripada sekecil-kecil benda, biasakan diri untuk minta kepada Allah. Bahkan seorang ibu dan ayah di zaman dahulu seorang ibu nak train anak dia agar supaya keyakinan dia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak meyakinkan anak bahawa yang memberi rezeki, yang memberi makan itu adalah Allah. Setiap kali anak tu balik daripada madrasah nak makan, ibunya akan cakap, ya Allah, salli raka'atin, semayang dulu 2 rakaat, mohon daripada Allah untuk nak makan, minta makanan daripada Allah, insya-Allah kemudian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap hari anak tu balik daripada madrasah, masuk rumah semayang, bila anak tu tengah semayang, ibunya siapkan makanan, letak makanan atas meja. Lepas anak tu semayang, khalas, wajad ta'am jahiz, dapati makanan dah siap. Hari-hari dilakukan macam tu sampai satu hari ibunya ada pekerjaan, ada perlu keluar daripada rumah untuk melakukan sesuatu urusan. Maka anak tu pun macam biasa, memang hari-hari dibuat macam tu, tak ada bergantung kepada ibu. Dia pun balik rumah, semayang 2 rakaat. Lepas habis semayang, dia mendapati ada makan kat atas meja. Bila mak dia balik, tengok, tanya anak dia, anak dah makan? Macam biasalah, hari-hari ada makan kan kat atas meja. Jadi mak dia pun terperanjat tengok bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan makan, walaupun pada waktu itu mak dia tak sediakan makanan. Tarbiyah, yakni dididik anak itu atas keyakinan kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah atas setiap perkara. La ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kepada kita keyakinan yang kuat kepada Allah dan kepada janji-janjinya Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya, sesungguhnya kami akan membantu rasul-rasul kami, pesuruh-pesuruh kami, dan juga orang-orang yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dalam ayat lain, begitu juga kami akan membantu orang-orang yang beriman, yakni apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang seterusnya di sini disebutkan al-iyas, qat'ur raja' 'anil khalq, adamul i'timad 'alal khalq fi hajatika fi safar wal hadar li'anna al khalq la tanfa' wa la tadur. Tidak berharap kepada makhluk. Tadi mengutamakan Allah dalam setiap perkara, kembali kepada Allah dalam setiap perkara. Kemudian pada waktu yang sama tak mengharap apa-apa daripada makhluk. Apa-apa keperluan yang kita ada, kita yakin kepada janji Allah, kita yakin pada pertolongan Allah. Dan ini di dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sewaktu Nabi Allah Ibrahim dicampakkan ke dalam apinya Namrud, yang dihidupkan ataupun api itu dipanaskan selama 40 hari 40 malam. Jadi sewaktu Nabi Allah Ibrahim dicampakkan ke dalam api tersebut, maka Jibril datang berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Alakah hajah, kamu perlukan apa-apa bantuan tak? Dia kata, amma ilaika falah, adapun untuk daripada kamu aku tak perlukan. Padahal pada waktu itu memang dah confirm memang memerlukan pertolongan, sebab kalau tak akan masuk ke dalam api. Akan tetapi keyakinan dia atas pertolongan Allah, atas janji Allah, Allah akan membantu orang-orang yang bersama Allah, orang-orang yang membantu agama Allah, orang-orang yang menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak ada takut sikit pun untuk nak masuk ke dalam api, kerana api itu merupakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Tak, hatta Jibril alaihi salam, yang mana para nabi semua tahu kalau Allah nak tolong berikan bantuan apa-apa, akan hantar malaikat Jibril alaihi salam on behalf, lebih kurangnya macam tu. La ilaha illallah. Tapi keyakinan dia terhadap janji Allah, hatta kepada Jibril alaihi salam tak ada berharap. Kemudian Jibril mengatakan, kalau macam tu minta tolong daripada Allah. Nabi Ibrahim kata apa? Ilmu bihali yughnini an su'ali. Ilmu Allah terhadap keadaan aku ini menyebabkan aku tak ada, hatta keperluan untuk nak memohon kepada Allah pun tak ada rasa. Sebab apa? Sebab keyakinan dia sempurna kepada Allah, bahawa Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Kemudian Allah berfirman, qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, ya nar, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan wa salaman, sejuk dan selamat untuk Nabi Allah Ibrahim. Sehingga apabila tiba di akhir hayat Nabi Allah Ibrahim, apabila ditanya bilakah waktu yang paling kamu enjoy dalam kehidupan dunia, maka dikatakan, sewaktu aku berada di dalam apinya Namrud. Tak ada hari yang lebih best,
Seakan-akan macam Nabi Allah Ibrahim tu berada dalam holiday lah, tengah pergi holiday, makan, Jibril hantar daripada syurga. Satu setengah mengatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim berada dalam api tersebut 7 hari, ada riwayat mengatakan 40 hari, tapi tak ada sehelai jahitan ataupun benang pun yang terbakar pada bajunya Nabi Allah Ibrahim, apatah lagi tubuh badannya. Satu helai benang pun tak terbakar daripada baju Nabi Allah Ibrahim AS. La ilaha illallah. Naam. Jadi tak berharap kepada makhluk sikit pun. Dan ini juga sebahagian as-sahabah radhiyallahu anhum, mereka berbaiat, mengangkat sumpah janji ikrar daripada Rasulullah untuk tidak minta apa-apa daripada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau tali kendali unta ataupun kuda mereka tu terjatuh di lantai, tak minta orang. Kan lagi senang kan, orang ada kat bawah minta tolong je lah, dia tolong ambilkan. Lah, punya nak latih, nak didik diri ni tidak meminta kepada makhluk, tidak berharap kepada makhluk, sehingga dia angkat sumpah janji, tak perlu pun. Maksudnya nak latih diri kita ni, cuba je lah latih kan, tak minta orang. Kalau terminta, baik kita cuba lagi. Tapi ni punya kesungguhan as-sahabah radhiyallahu anhum, tak nak berharap kepada mana-mana makhluk Allah, mereka angkat sumpah janji pada Rasulullah agar supaya mereka tak minta. Wah, kata sampai ke akhir hayat mereka cuba untuk tak minta kepada orang lain. Sebab tu dalam ada satu doa yang dibacakan, Allahumma nazih qulubana ani ta'alluq biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ini daripada pengharapan kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak nak berharap kepada sesiapa pun, tak ada nak minta pertolongan daripada sesiapa pun. Yang ini minta pertolongan semuanya daripada Allah, kemudian Allah yang akan menggerakkan hati-hati mana makhluknya untuk bantu si fulan, ataupun nak berikan bantuan sama ada keuangan ataupun tenaga ataupun waktu dan sebagainya. Kita harap kepada Allah, Allah yang akan gerakkan hati mana-mana makhluk Allah untuk berikan bantuan. Ataupun Allah boleh hantarkan pertolongan itu daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, macam mana pun. Wa hakadha Allahumma nazih qulubana an ta'alluq biman dunak waj'alna min qaumin. Ya Allah, jadikanlah kami ni daripada golongan orang-orang tuhibbuhum, yang mana kamu mencintai mereka, wa yuhibbunak, dan kamu mencintai, dan mereka itu mencintai kamu. Ya Rabb, amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita jadikan daripada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Allah dah cinta kepada seseorang, bila Allah dah sayang kepada satu orang, jangan tanyalah apa yang Allah akan bagi. Kalau satu orang yang ada pengaruh, satu orang yang ada duit, ada harta, sayang kepada satu orang, maka dia akan berikan mengikut kemampuan dia. Kalau orang ni jutawan, mungkin dia akan bagi banyak duit kepada orang ni. Mungkin dia akan bagi hadiah-hadiah yang mahal kepada orang yang disuka. Sebab apa? Sebab dia suka, dia sayang. Bayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dah sayang seseorang, dah sayang kita ni, kita tak boleh nak bayangkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, barang siapa yang beriman dan melakukan amalan salih, baik yang lelaki ataupun perempuan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, barang siapa yang beriman, man amila salihan, yang melakukan amalan salih, min dzakarin aw untha, sama ada lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman, sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka kami akan pasti berikan kehidupan yang selesa, yang indah kepada dia. Yang janji siapa? Allah. Allah memungkiri janji? Abadan la. Maka kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan salih, sungguh-sungguh sembahyang, jaga sembahyang kita, bukan sebab ada guru jaga, bukan sebab ada siapa-siapa marah, takut siapa-siapa marah, tapi kita jaga solat kita di awal waktu sesempurna mungkin, kerana nak mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Dan apabila Allah sayang, kita jangan risaulah apa yang kita akan dapat. InsyaAllah kehidupan kita itu akan dipermudahkan segala urusan kita. Walaupun terkadang kita nampak ianya susah, tapi nak dibandingkan dengan orang lain, banyak kemudahan, banyak kelembutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ataupun kadang-kadang dilambatkan kebaikan itu untuk kebaikan diri kita sendiri.
La ilaha illallah. Naam. Jadi yang ni adab yang kita sedang bahaskan ini adalah tidak mengharapkan, memutuskan segala harapan daripada mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita berada di rumah ataupun apabila kita sedang bermusafir. Kerana apa? Kerana makhluk Allah tidak dapat memberikan apa-apa manfaat dan tidak akan dapat memberikan apa-apa mudarat. Al-thani ashar, yang seterusnya, al-khudu' at-tawadhu' bil qalb tahta al-haibah ma'allah, iaitu merendah diri di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat tawadhu' ni bukan dengan perkataan. Yang ini kita merasa rendah diri, kita sentiasa merasakan keagungan Allah dan kita sentiasa merasakan kekurangan dan kehinaan diri sendiri. Sehingga bila kita rasa kehinaan kita di hadapan keagungan Allah, kita sentiasa taat perintah Allah. Apabila kita sentiasa keperluan diri kita, kebergantungan kita kepada Allah, maka kita sentiasa taat akan perintah Allah agar supaya Allah berikan kita bantuan dan pertolongan. Kita perlukan Allah, disebabkan kita perlu kepada Allah, maka kita tak boleh nak lepas perintah Allah dan tak boleh nak melakukan daripada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-inkisar fil qalb tahta al-haya, kita rasa rendah diri sebab malu atas segala kekurangan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih macam sama sebelum ni, akan tetapi yang pertama itu kita rasa diri kita ni kecil di hadapan keagungan Allah. Yang seterusnya ni kita merasa diri kita ni penuh kekurangan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun melakukan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Naam. Yang seterusnya sukun an hiyalil kasb thiqatan biddaman, kita tak memeningkan kepala ataupun merasa risau, kita rasa tenang dalam berusaha ataupun dalam mencari hilah untuk berusaha. Kerana apa? Kerana kita yakin dengan janji Allah. Kadang-kadang kita tak rasa macam rezeki aku ni takut tak cukup, kalau aku tak ni takut tak cukup dan sebagainya, kita risau. Tapi kalau kita yakin dengan janji Allah, kita usaha sungguh-sungguh tapi kita tak risau, kita usaha bersungguh-sungguh tapi kita tak ada risau rezeki itu tak cukup, kita usaha dan kita jaga perintah Allah, insya-Allah segala keperluan kita itu akan dicukupi, akan dipercukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satu pun daripada makhluk yang mendatar kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit ada rezeki kamu dan apa-apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Maksudnya segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, insya-Allah kita akan dapat. Bahkan berita gembira kepada anak-anak yang belajar ilmu agama, setelah dijamin oleh Allah akan rezekinya secara umum kepada setiap makhluk Allah, akan tetapi dijamin lagi oleh Rasulullah dalam hadis ataupun disebutkan dalam riwayat bahawa mereka-mereka yang mempelajari ilmu agama ni pula akan diberikan kemudahan lebih berbanding orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama. Rezeki orang-orang yang mempelajari ilmu agama lebih mudah daripada rezeki orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama, sebab apa yang mereka pelajari adalah perkara yang lebih mulia, yang paling mulia. Tak ada perkara yang lebih mulia untuk kita belajar daripada Al-Quranul Karim dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kita belajar ilmu agama, apabila kita belajar Al-Quran dan Sunnah, kita cuba amalkan Al-Quran dan Sunnah, maka insya-Allah rezeki kita ni akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka double jaminan Allah bagi. Satu, jaminan umum yang Allah bagi kepada semua makhluk. Kedua, jaminan yang khusus kepada pelajar-pelajar agama yang mana bersungguh-sungguh dan betul niatnya mempelajari ilmu agama itu kerana Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dalam satu pepatah disebutkan, idza saluhal hal ya'tikal mal. Apabila keadaan kita ni baik dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah rezeki itu akan dipermudahkan. Idza saluhal hal ya'tikal mal. Apabila keadaan kita dengan Allah itu baik,
insya-Allah rezeki itu akan dipermudahkan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala perluaskan rezeki yang halal dan barakah buat kita, yang mana tidak menyusahkan kita dan juga kita tak menyusahkan orang lain. Amin Allahumma amin. Naam, kemudian yang terakhir yang sebutkan di sini, wa tawakkul ay al-i'timad, yakni mengharap ataupun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ala fadlillah, atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatan bi husnil ikhtiyar, yakni apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada qada dan qadarnya Allah, daripada rezekinya Allah yang Allah telah tetapkan buat kita, kita syukur dan kita rida dan juga kita tawakal, kita yakin. Kerana apa? Kerana pilihan Allah itu adalah yang paling sempurna untuk kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, daripada hujung rambut hingga hujung kaki, apa-apa pilihan Allah buat kita, itulah yang terbaik untuk kita. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan daripada kita lahir sehinggalah kita meninggal dunia, setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Talib, beliau menyebutkan bahawa lau kushifal ghita mazdadtu yaqina, lau kushifal ghita makhtartu illa alwaqi, kalaupun dibuka hijab, diperlihatkan kepada aku alam ghaib, maka aku tidak akan memilih kecuali apa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yakin setiap apa yang berlaku, setiap apa yang dipilih oleh Allah, itulah yang terbaik untuk kita, dan Allah Maha mengetahui, Allah yang Maha bijaksana, dan pilihan Allah itu adalah yang terbaik. Moga-moga kita direzekikan ar-ridha. Sebab tu diajarkan doa-doa yang mana kita sebutkan juga pada pengajian yang lalu, Allahumma ja'al nafsi nafsan mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika. Ya Allah, jadikanlah nafsu aku ni nafsu yang tenang, yang mana beriman dengan perjumpaan dengan kamu. Kita yakin bahawa kita akan berjumpa dengan Allah. Wa taqna'u bi'ata'ika, dan kita rasa syukur, rasa cukup dengan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wa tarda bi qada'ika, dan rida atas qada' dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka adab-adab ini perlu untuk kita pakai setiap hari. Pakai itu maksudnya kita beramal dengannya setiap hari, dan di waktu pagi dan waktu malam. Ini merupakan adab kita bersahabat dengan Allah, yang mana persahabatan dengan Allah itu tidak pernah berpisah, iaitu Allah bersama kita dengan ilmunya yang maha meliputi, Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan taufiknya setiap masa dan keadaan. Dan makhluk yang berada bersama kita, kadang-kadang ada dengan kita, kadang-kadang tak ada dengan kita. Kadang-kadang diorang boleh bersama kita, kadang-kadang dia tak boleh bersama kita. Kadang-kadang diorang nak bersama kita, kadang-kadang diorang pun nak waktu bersendirian. Jadi yang sentiasa bersama kita, yang sentiasa akan mendengar rintihan hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan nak berjumpa dengan Allah tak perlu nak appointment. Bila-bila masa kita perlu dengan Allah, kita nak bercakap dengan Allah, kita boleh buka Quran ataupun kita boleh as-salah. Bila kita buka Quran, seakan-akan Allah berfirman kepada kita. Bila kita sembahyang, seakan-akan kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar pujian daripada hambanya, iaitu pendengaran rida, pendengaran penerimaan. Allah gembira dengan apa yang disebutkan ataupun pujian yang dipanjatkan oleh hambanya. Bahkan solat itu merupakan satu tempat yang mana di dalamnya kita dapat segala keinginan kita. Tapi kadang-kadang kita rasa kita solat tu hanya untuk melepaskan tanggungjawab kita, solat fardu. Tapi pada hakikatnya solat itu adalah tempat di mana kita bertemu dengan Allah, kekasih kita. Kita bertemu dengan zat yang mana akan memberikan pemberian, bertemu dengan Allah untuk merungkai segala masalah yang kita ada adalah di dalam as-salah. Tapi kita rasa solat itu hanya untuk melepaskan tanggungjawab, sehingga kita kalau boleh nak cepat-cepat habis daripada as-salah. La ilaha illallah, dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah berada bersama kamu di mana-mana sahaja kamu berada. Allah Ta'ala a'lam.
Moga-moga Allah Subhanahu wa taala seperti mana telah perdengarkan kepada kita adab-adab tersebut, adab-adab sentiasa berzikir kepada Allah, adab-adab memikirkan tentang keagungan Allah, adab-adab kita sentiasa mengutamakan Allah daripada yang lain, sentiasa kembali kepada Allah terlebih dahulu daripada memohon pertolongan daripada selain Allah, tidak mengharapkan kepada mana-mana makhluk, dan sentiasa merendah diri di hadapan keagungan Allah, sentiasa merasa tidak cukup, tidak sempurna ibadah kita kepada Allah. Moga-moga kita dapat mengamalkan daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala perbaiki keadaan kita setiap hari sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha dengan kita dan kita ridha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفى بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.